Christ to the nations and the nations to the church. Renungan Harian dari Lutheran Malaysia, Rabu, 24 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Siapa akan peduli? Teks renungan diambil dari buku 1 Korintus, bab 8 ayat 1 hingga 4 dan 7 hingga 13. Sekarang tentang soal makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahawa kita semua mempunyai ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan boleh membuat orang angkuh manakala kasih membina hidup. Seseorang yang menyangka dirinya serba tahu, sebenarnya tidak mengetahui apa yang patut diketahui. Tetapi seseorang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahawa berhala tidak bererti apa-apa pun di dunia. Kita tahu bahawa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi tidak semua orang yang mengetahui hakikat ini. Ada orang yang hingga sekarang ini sudah biasa menyembah berhala. Dan apabila mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka merasakan bahawa makanan itu makanan berhala. Oleh itu, hati nurani mereka yang lemah menjadi ternoda. Sebenarnya makanan tidak dapat mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak akan rugi jika kita tidak makan makanan itu, dan tidak pula untung jika memakannya. Namun demikian, berhati-hatilah. Jangan sampai kebebasanmu melakukan apa sahaja menjadi batu sandungan kepada orang yang lemah. Sekiranya seseorang yang hati nuraninya lemah melihat kamu yang dianggap lebih berpengetahuan makan di kuil berhala, tidakkah ini akan menggalakkannya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian pengetahuan kamu itu membawa kebinasaan kepada saudaramu yang lemah itu, sedangkan Kristus telah mati untuknya juga. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu sebenarnya berdosa terhadap Kristus. Jadi, jika makanan menyebabkan saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi, supaya jangan sampai aku membuat saudaraku tersandung. Inilah persoalanan yang sentiasa berligar di dalam fikiran kami pada permulaan pelayanan misi orang Vietnam. Siapa yang pedulikan kami? Siapa yang akan keliru, terkejut atau marah kerana pilihan kami, perkataan yang diucapkan, makanan yang kita makan? Vietnam adalah sebuah tempat yang sangat berbeza daripada Amerika. Memang penting untuk mengelak daripada menyinggung perasaan seseorang semasa kami memberitahu orang ramai khabar baik tentang Yesus. Oleh itu, penting bagi diri saya mengelak daripada minuman bir di khalayak ramai ketika saya berada di kalangan orang Vietnam. Bukannya ada dosa dalam minum ini, tetapi mengikut adat di sini. Wanita Vietnam tidak minum bir di khalayak ramai. Jika saya melakukannya, tiada orang akan memberi perhatian kepada apa yang saya abarkan tentang Yesus. Jadi demi kasih kepada mereka, saya akan meminta minuman Coca-Cola atau teh. Dengan cara ini, lebih mudah untuk mereka bersedia mendengar berita baik tentang Yesus dari saya. Paulus mengesyorkan agar kita fikir dengan teliti apa yang kita lakukan dengan sebab yang sama juga. Hak kita tidak begitu penting jika dibandingkan dengan Yesus.
Mereka perlu mendengar tentang Yesus. Mereka perlu mendengar tentang Dia, iaitu Tuhan sendiri yang turun dari syurga untuk menjadi manusia. Mereka perlu tahu bahawa Dia sangat mengasihi mereka sehingga Dia menyerahkan dirinya untuk mati demi mereka, agar mereka boleh diampuni, disucikan dan dipulihkan olehnya supaya menjadi baru di dalamnya. Mereka perlu tahu bahawa Dia telah bangkit semula dari kematian dan berjanji untuk berkongsi kehidupan baru yang kekal dengan setiap orang yang percaya kepadanya, semua ini secara percuma. Inilah Yesus yang kita kenali. Marilah kita hidup sedemikian sehingga orang lain juga mengenali Dia. Kita berdoa, Roh Kudus, gunakanlah saya supaya orang lain akan percaya kepada Yesus. Amin.